Kan dulu. Okey, kita nak record. Hai Zulfar. Balik. Akhirnya ada juga yang masuk. Okey. So Zulfar. Hai Zulfar. Okey. Cakap. Lupa tadi. Saya lupa. Alah, cikgu pun lupa ah. Okey, baik. Tak apa Zulfar. Kamu lupa is okay. Cikgu tak forget. Tak forget. It's okay. Baik. So kita lihat siapa ada. Zalia, okey, Zulfar, Afi Haikal, Ali Firdaus, Damia, Hakam, Fafa, Erina, Rizkin, Syavin, Danish, Alia Nadra, Ezra, Delisha Adriana dan juga Irsyad Akid. Okey. So kita memulakan. Ya, raja tertakluk kepada perlembagaan. Jom kita lihat kepada institusi raja pada zaman pendudukan Jepun. Jom kita lihat. Baik. Institusi raja pada zaman pendudukan Jepun. Raja atau sultan pada zaman Jepun dulu ya. Okey, tahun bila cikgu? Pendudukan Jepun ni? Okey, cikgu ambil. Okey, kamu nak tahu tak? Pendudukan zaman Jepun ini pada tahun, kamu boleh tulis kat situ ya. Pada tahun 1941 hingga 1945. Plus minus lebih kurang 4 tahun lah. Ataupun 3 tahun setengah sebenarnya. 1941 hingga 1945. Okey, waktu itu negara kita di bawah pendudukan Jepun. Jadi, semasa Jepun memerintah negara kita, raja atau sultan ini masih dikekalkan sebagai ketua negeri. Ya, betul. Betul. Jepun pernah jajah tanah kita ke? Ya, Ali Firdaus pernah. Selama 4 tahun ataupun 3 tahun setengah. Ya, pada tahun 1941 hingga 1945 pernah. Okey. Okey, baik. So, semasa Jepun memerintah negara kita, raja atau sultan ini juga tidak mempunyai kuasa mutlak. Maknanya tidak berkuasa mutlak. Semasa pendudukan Jepun ni tidak berkuasa mutlak. So, raja atau sultan hanya merupakan juga ketua agama Islam. Ya. Dan adat istiadat Melayu di negeri masing-masing sahaja, dan gubernur Jepun lah yang telah menguruskan pentadbiran negeri-negeri Melayu. Memang teruklah. Kamu tahu tak, tentera Jepun ni memasuki Kota Baru Kelantan pada Disember 1941. Ini tentera Jepun. Tentera Jepun datang naik basikal je tau. Tentera Jepun datang naik basikal je. Okay. Tapi dia menyerang dan mengalahkan tentera British. Memang tentera Jepun pada waktu itu memang hebat. Okay. Namun selepas lebih kurang 3 tahun, tak penat ke? Okey, mereka memang ada semangat yang tinggi untuk menguasai negara kita pada waktu itu. Jadi kalau kita lihat di sini, okey, sebagai rakyat hebat daripada cikgu. Kenapa hebat daripada cikgu ke? Cikgu jangan kamu kira cikgu. Cikgu punya hebat lain. Cikgu punya hebat lain. Lain. Okey. Okey. Baik. So, itulah dia. Baik. So, itu sewaktu ya, institusi raja pada zaman pendudukan Jepun. Okey. Kemudian, okey, selepas merdeka, institusi raja selepas merdeka hingga kini, dan kita merdeka tahun bila? Kita merdeka tahun bila? 1957. Yes, 1957. 31. Apa pula 31? Okay. Bulan 8, 57. Salah lagu kau ni. Salah lagu. Okey. Salah. Pening. Pening. Okey, baik. Nasi lemak sidik nak? Boleh lah. Apa yang lagi kan? Kosong. Nak kosong. Okey. Betul lah tanggal 31.
Memanglah tanggal 21 bulan 8 57. Okey. Baik. Baik. Tanggal 31. Kam, jangan nyanyi, jangan nyanyi. Jangan nyanyi. Jangan nyanyi, Kam. Jangan. Hujan kat luar ni. Tengah hujan. Oh, okey, baik. Okey, Kam. Okey, okey. Okey, baik. Kita sambung, kita sambung. Okey. Okey, kita sambung. Baik. So, institusi raja selepas merdeka hingga kini. Okey, hingga kini institusi raja ni selepas merdeka hingga kini kalau kita lihat sistem raja berperlembagaan diperkenalkan. Okey. Dan apa yang dimaksudkan dengan raja berperlembagaan iaitu okey, raja masih berkuasa tapi kuasa raja atau sultan okey tertakluk di bawah perlembagaan negeri. Apa itu perlembagaan, cikgu? Baik, perlembagaan itu bermaksud undang-undang. Okey, bermaksud di bawah undang-undang. Maksudnya sultan atau raja pun masih okey melakukan tindakan mereka mengikut undang-undang. Dia kena ikut undang-undang juga. Sultan pun kena ikut undang-undang juga. Itu maksud dia. Betul. Jadi pentadbiran negeri akan diketuai, okey, pentadbiran negeri okey akan diketuai oleh menteri besar dan dibantu oleh majlis eksekutif. Dibantu oleh majlis eksekutif. Okey. Dan majlis eksekutif tu apa? Okey. Majlis eksekutif tu okey iaitu adanya okey menteri-menteri lain iaitu menteri besar di bawah menteri ada exco ataupun pegawai-pegawai yang menjalankan pentadbiran masing-masing. Itu dipanggil majlis eksekutif. Nanti cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut. Sekejap lagi cikgu terangkan Baik. Institusi yang di-Pertuan Agong pula diperkenalkan selepas merdeka. 9 orang raja Melayu dipilih sebagai yang di-Pertuan Agong secara bergilir-gilir. Bergilir-gilir. Dan pentadbiran negara diketuai oleh Perdana Menteri dan dibantu oleh jemaah menteri. Cikgu tahu. Okey, yang ini mesti korang confuse. Betul tak? Institusi raja selepas merdeka mesti korang confuse kan? Maksudnya apa? Dia macam ni. Okey. Korang tengok macam ni. Baik. So, negara kita okey, Malaysia betul? Okey. Tengok betul-betul negara kita Malaysia. Okey. Malaysia siapa ketua dia? Okey. Ketua negara. Ketua negara ialah yang di-Pertuan Agong. Okey, Agong. Kemudian ketua negara kita ini akan dibantu oleh Perdana Menteri. Okey, Perdana Menteri dan juga di bawah Perdana Menteri akan yang bantu Perdana Menteri ialah jemaah menteri. Maksudnya jemaah menteri apa cikgu? Jemaah menteri ni apa tahu? Ada menteri, contohnya Menteri Kesihatan, kemudian menteri pendidikan, okey, dan sebagainya. Maknanya ramai lagi lah menteri-menteri. Itu di peringkat Malaysia. Ya, menteri kabinet, betul. Menteri kabinet. So ini di peringkat Malaysia. Okey, korang tengok betul-betul Okey, so cikgu buat macam ni. Okey. So kita buat negara yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri. Okey, dan kita ada jemaah menteri. Macam ni. So cikgu akan buat Malaysia begini. Okey. Dan kita ada ketua negara yang di-Pertuan Agong yang akan kejap. Yang akan dibantu oleh Perdana Menteri dan kemudian Perdana Menteri dibantu oleh jemaah menteri. Jemaah menteri iaitu kesihatan. Baik. So itu dia punya turutan dia. Kemudian Malaysia juga terbahagi kepada berapa? Ada 13 buah negeri kan?
Baik, so di bawah ini ada negeri-negeri. Okey. Okey, negeri-negeri. Okey, di peringkat negeri ya. Okey, di peringkat negeri seperti negeri-negeri Selangor semua tu kan. Okey, di peringkat negeri pula. Okey, ketua negeri dia okey. Ketua negeri adalah sultan ataupun raja ataupun okey yang di-Pertuan okey yang di-Pertua negeri. Okey. Ini ketua negeri. Okey, yang di-Pertua negeri. Okey, ketua negeri dan di bawah dia akan ada apa? Okey, sultan itu akan dibantu oleh menteri besar ataupun juga dibantu oleh ketua menteri. Okey, ketua menteri akan bantu dia. Dan di bawah menteri-menteri besar ini barulah ada majlis majlis eksekutif. Majlis eksekutif maknanya di sini ada kita kata sebagai pegawai pegawai kesihatan. Ya betul, kesihatan. Okey, kita kata okey pengarah kesihatan, kemudian juga pengarah pendidikan. Okey, macam itulah lebih kurang. Maknanya okey berkaitan dengan majlis eksekutif. So yang di-Pertuan negeri untuk negeri, yang di-Pertuan besar untuk negeri Semangkan, ya betul. Jadi kalau kita lihat susunan dia pula untuk negeri, okey, dia akan ada ketua negeri, kemudian begitu juga okey sultan dibantu oleh menteri besar dibantu oleh majlis eksekutif. Dia macam tu. Maknanya ini kalau kamu lihat betul-betul dia ada dua set kerajaan, di mana kerajaan yang di atas ini dan juga kerajaan yang di bawah ini. So kerajaan yang di atas itu dipanggil kerajaan pusat ataupun dipanggil kerajaan persekutuan. Manakala yang di bawah itu dipanggil kerajaan negeri. Nampak tak? Nampak tak di sini? Dia punya flow dia. Nampak. Nampak kan? Okey. Korang ni kan nampak je. Tak nak salin. Kau salin sekarang? Kau salin sekarang? Salin sekarang. Sekarang boleh salin. Tentang okey, inilah dia bidang kuasa yang kamu kena tahu. Ini kamu kena tahu. Salin. Tak marah. Akam, cikgu tak marah. Suka. Salin sekarang? Nampak tak suka? Salin sekarang. Suka kan? Okey. Suka. Suka sangat.
Okey. Okey, kalau dah siap salin tulis dah dekat group chat Kalau dah salin tulis dah cikgu dekat group chat, dekat Zoom chat tu. Macam Zalia kata dah salin. Yes. Okey, baik, bagus. Okey, Ali Firdaus, bagus. Okey, Shalvin, bagus. Tak payahlah kan. Tak payahlah kita nak bergaduh dengan Jepun pula kan. Di Jepun pun dah insaf dah. Jepun pun dah insaf dah. Okey. Dia pun dah tak mau berperang dah. Okey, bagus Ezra. So siapa yang dah siap ni? Ezra, Shalvin, okay, Ali Firdaus, Rizky, Zalia, okay, Irsyad. Okay, siapa lagi? Siapa lagi dah siap? Hafi dah siap, Hafi? Okay. Alright. Danish pun dah siap. So di sinilah kalau kita lihat, okay, nampak tak bahawa dekat sini ada dua jawatan untuk raja atau sultan. Iaitu pertama, okay, yang di Pertuan Agong, dan satu lagi, okay, sultan ataupun raja bagi negeri masing-masing. Jadi kalau yang di Pertuan Agong ni dia ikut giliran. Okey, daripada 9 orang tu, 9 orang sultan yang ada di negara kita akan bergilir-gilir. Setiap tahun, okey, ada setiap 5 tahun akan ada seorang raja yang akan naik menjadi yang di Pertuan Agong. Setiap 5 tahun 5 tahun bergilir-gilir. Macam sekarang ni. Okey, sekarang ni ingat tak kamu yang di Pertuan Agong pada tahun ini daripada sultan negeri mana ya? Faham. Daripada negeri Pahang. Selepas ini, apabila cukup 5 tahun, baginda Sultan Pahang ini akan turun daripada jadi yang di Pertuan Agong, maka yang akan naik ikut giliran selepas ini ialah sultan dari negeri mana? Siapa tahu? Tak tahu kan? Johor. Ya, betul Zalia, Johor. So selepas ini Johor pula, Sultan Johor pula naik, okay, menjadi yang di Pertuan Agong selama 5 tahun. So yang di Pertuan Agong Sultan Pahang tu, dia turun daripada yang di Pertuan Agong, dia akan jadi apa? Dia akan jadi sultan bagi negeri baginda saja, iaitu negeri Pahang. Macam itulah. Sultan Johor pula dia naik, dia jadi yang di Pertuan Agong Malaysia juga sebagai sultan bagi negeri Johor. Dia akan pegang dua jawatan itulah. Jadi itulah bagaimana sistem raja ini berfungsi di negara kita. Baik, dah Dah. Baik. So, itu yang cikgu nak belum. Sorry.
Oh, belum pula. Okey. Okey, baik. Jadi itu yang cikgu nak maklumkan. Okey, sebelum kita meneruskan, ada apa-apa soalan nak tanya? Ada apa-apa soalan nak tanya? Ya. Lepas Johor. Ya. Lepas Johor. Okey, selepas Johor. Kalau tak silap cikgu, selepas Johor adalah Sultan dari Negeri Sembilan. Kalau tak silap cikgu lah. Kalau tak silap cikgu daripada Negeri Sembilan. Kalau tak silap lah. Dia dah ada susunan dia dah. Dah ada susunan dia. Selama 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun. Dia dah ada dah. Jadi yang itu tentang susunan siapakah, mengikut negeri manakah, okey, akan dimaklumkan. Kamu akan belajar semua ini dalam sejarah tingkatan. Ingatkan Kelantan. Kelantan dah ni. Kelantan dah. Kelantan dah. Baik. So, ada soalan yang best. Ada yang bertanya, cikgu, kenapa kita senang dijajah, cikgu? Oh, bagus soalan tu. Baik. Sebenarnya, okey. Baik. Institusi raja di dunia. Pemerintahan raja merupakan corak pentadbiran yang tertua di dunia. Raja menjadi tonggak utama dalam sistem pemerintahan beraja. Kini terdapat 43 buah negara di dunia ni, termasuk Malaysia, yang masih amalkan institusi raja. Iaitu seperti ini dia. United Kingdom. United Kingdom yang ini. Okay, United Kingdom ialah England, begitu juga dengan Wales, Scotland, Ireland. Itu United Kingdom. Kemudian Denmark, di sini Denmark juga ada sistem beraja Denmark. Begitu juga okay, Maghribi. Ya, London. London termasuk dekat United Kingdom lah, Delhi. London tu termasuk. Dan mereka ada institusi beraja. Maghribi kat sini. Juga menggunakan sistem beraja. Okay, yes. Begitu juga kalau kita lihat Thailand. Bendera Raja Thailand. Thailand kat sini. Okay. Raja Thailand. Kemudian Malaysia kat sini. So bermakna banyak negara yang mengamalkan institusi beraja. Jadi, kalau kita lihat raja ini sebenarnya telah menjadi lambang perpaduan dan kemakmuran negara. Jadi kita sebagai rakyat dia haruslah beri taat setia sepenuhnya demi mempertahankan kedaulatan institusi raja. So itu paling penting. Jadi maka dengan pembelajaran itu, maka kita pun telah tamat unit 1, iaitu institusi raja. Okay, so apa yang kita telah belajar? Ya, itu je. Kita telah belajar tentang raja berdaulat, tonggak kerajaan, raja ditaati dan dihormati. Okay, kemudian kita telah belajar tentang daulat tuanku. Okay, kemudian perubahan pada institusi raja dan juga institusi raja di dunia. So itulah dia yang kita telah pelajari tentang institusi raja. Okey, ada soalan nak tanya? Okey. Okey, ada soalan nak tanya tak? Sebelum kita meneruskan kepada okey, ada. Ya, silakan nak tanya apa? Nak tanya apa silakan. Bila nak habis? Kita habis pukul 9 lah. Okey. Sebelum kita habis, okey, cikgu nak letakkan satu video berkaitan dengan institusi raja. Okey. Apa dah 18 kali 4? Apa punya soalan lah 18 kali 4? 72. 7. Mak kilau ke? Bukan mak kilau. Apa tu? Okey, tidak. Sebenarnya begini. Kamu belajar tak masa tahun 4 dulu? Okey, iaitu berkaitan dengan sumber sejarah. Kamu belajar tak tentang sumber sejarah?
Tak ingat. Tak ingat? Tak ingat kan? Kamu tahu tak? Sumber sejarah dia ada kata apa tahu? Okey, menggunakan kaedah lisan. Okey, kaedah arkeologi, kaedah lisan kan? Kaedah lisan ialah kaedah temu bual. Maknanya kalau kamu dah dapat maklumat sejarah, kamu kena tanya orang untuk temu bual kan? Kalau kamu jumpa Perdana Menteri, kamu tanyalah pasal negara. Kalau kamu jumpa Cikgu Rafi, kamu tanyalah sejarah. Kamu jumpa Cikgu Rafi, kamu tanya soalan matematik. Kenapa? Kan dah salah dah kaedah sejarah tu. Betul tak Hakam? Salah kaedah tu. Kalau tanya soalan matematik, tanyalah pada cikgu matematik. Ada ke tanya cikgu sejarah? Lain tu. Kan? Okey. Baik, ingat cikgu. Baik, bagus. Ingat lagi semua. Apa beza negara dan sejarah? Okey. Baik. Sebelum kita meneruskan, kita berhenti sekejap. 2 minit untuk kita menghormati azan. Sekejap. Boleh letakkan soalan dulu. Nanti cikgu jawab. Okey, letakkan soalan dulu.